Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita ingin terus mengulang kaji. Semalam kita bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan apa khabar Ustaz Tirmizi? Alhamdulillah ya. Terus kita berada dalam sesi ulang kaji kita pada hari ini. Kita akan melihat kepada halaman 120 hingga 124. Alhamdulillah semalam kita berbincang melihat kepada 5 halaman yang telah pun kita ikuti Isnin hingga Jumaat bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari menerangkan, mencerahkan beberapa perkara dan dalam masa yang sama untuk memastikan kita ingat apakah panduan daripada wahyu Allah SWT. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sekali lagi mengulang kaji, membaca lebih sedikit pada hari ini bersama dengan Ustaz Husaini untuk sama-sama kita melihat cara bacaan, mungkin ada beberapa penekanan tajwid untuk kita ambil perhatian daripada halaman 120 hingga ayat 124. Jadi kita mula dahulu dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini. Sebelum kita mendengar bacaan daripada Ustaz Husaini ya pada halaman 120 hingga 124. Sudah pastinya dalam surah Al-Fatihah kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa jelas ya tentang jalan hidup kita, sirat, dan di dalam surah Al-Maidah ini yang bermaksud Al-Maidah hidangan, kisahnya ini akan kita baca pada hujung surah ini, Ma'idatu minas sama, iaitu hidangan daripada langit yang diminta, yang ingin diperoleh oleh Hawariyun, pengikut pada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi apa yang pastinya, hidangan, makanan, binatang ternakan, semua yang banyak berkaitan dengan makanan ini adalah topik sepanjang, konsisten sepanjang surah Al-Maidah surah kelima ini, kerana salah satu daripada petanda syariat yang lengkap ialah menjaga pada isu-isu berkaitan dengan tubuh badan manusia, tentang makanan perlu halal dan tidak terlibat dengan suht, iaitu istilahnya perkara-perkara yang membawa kepada haram dan kebinasaan. Dan pada hari ini kita ingin sama-sama membaca daripada halaman 120 pada ayat 74 hingga 76. Kita dengar dahulu, tuan-tuan baca bersama dengan Ustaz Husaini, dan kemudian kita akan melihat ulang kaji balik apakah isi daripada ayat 74 berkaitan dengan taubat. Allah menyeru kepada orang Kristian yang Nasrani yang menyatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan, ya, ia perlu dibersihkan syirik itu. Mengapa tidak bertaubat? Ayat 74 hingga ayat 76. Silakan Ustaz Husaini. Ahlan untuk sama-sama memimpin tuan-tuan yang berada di rumah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Allah. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 74 hingga 76 untuk kita mengulang kaji ya tentang bacaan ataupun seruan Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah ya. Mengapa mereka itu tidak bertaubat pada Allah dan juga memohon keampunan, wallahu ghafurur rahim. Ini peringatan kepada orang-orang Nasrani ya, iaitu mereka ini cuba untuk menyatakan pada ayat 73 itu Allah ini thalithu salasah ya, iaitu Tuhan adalah Allah adalah salah satu daripada tiga ya, konsep Trinity Ustaz ya. Jadi kita bagi orang Islam kita jelas perkara tersebut, tetapi bagi orang Kristian ya, mereka sudah lahir dalam Kristian, contohnya sudah ada Bible, mencabar sebenarnya Ustaz ya untuk menukar kefahaman nenek moyang mereka, tidak seperti kita yang lahir dalam keadaan Islam ya, tapi lebih daripada situ sebenarnya apa yang ada pada orang Nasrani ini ialah kerana mereka ni inginkan kepada keselamatan ya di dunia tetapi dan juga di akhirat, dan mereka tersilap tengok kepada akidah ya. Dia menyebabkan mereka rasakan bahawa kalau masuk Kristian, kalau sudah beriman pada Jesus Christ itu maksudnya sudah selamat ya, kerana dianggap sebagai Isa itu penyelamat sehingga sehingga kan apa-apa sahaja dosa kalau kita beriman saja dah selesai. Tapi taklah semudah itu bagi kita yang beragama Islam. Dalam agama tauhid ni maksudnya kena buat baik ikut kemampuan masing-masing, barulah seseorang itu boleh mendapatkan ya, memohon rahmat daripada Allah untuk ke syurga Allah SWT. Jadi di situ pada ayat 75 itu semalam pun kita ada bincang tentang kana yakulani ta'am ya, mereka berdua itu iaitu Isa dan juga ibunya makan. Kan mudah je. Kalau ustaz makan tengah hari, makan apa hari ni ustaz? Saya ini makan asam pedas ini. Asam pedas ya. Okey, dah siap makan asam pedas dah ya. Masya-Allah ya. Jadi ada setengah orang yang tuan-tuan mungkin baru nak makan selepas ini, tapi ustaz dah makan, jadi alhamdulillah ya. Ini nikmat ya. Kalau orang cakap saya makan, biasa je lah kan. Kalau kita letak dekat status kat Facebook saya makan, tak tahulah berapa like. Tetapi ini status ini bukan di Facebook, dalam Al-Quran ya. Jadi mengapa penting itu yang kita bincang semalam sebagai ulang kaji kita, bahawa kalau tak makan
Ustaz Tirmizi lah, pengalaman Ustaz ya. Kalau Ustaz kurang sikit makan, ada kesan tak pada tenaga nak baca Quran Ustaz? Dari sudut tenaga Kurang ya. Energi kurang, tapi dari sudut nafas dia pendek sikit. Maknanya kena balance, betul-betul seimbang. Kalau tak makan langsung, jadi tak ada tenaga jadi kita suara tak support dia punya ki suara yang tinggi-tinggi tu tak larat nak sampai makan. Okey, jadi itu untuk yang baca Quran pun perlu makan ya, yang bekerja, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang sedang mungkin ikut hari ini mungkin sebahagiannya bercuti, tapi mungkin di Kelantan ke ada kelas ke ataupun ada aktiviti, kita perlukan tenaga pasal kita ni adalah hamba. Makan tanda seorang hamba. Jadi Isa ini seorang hamba. Kan. Jadi kalau tak bagi dia makan, maksudnya akhirnya lemah. Allah nak beritahu bahawa sebenarnya Isa dan juga Maryam ini adalah dua insan mulia tetapi bukan Tuhan. Ya, itu yang kita boleh faham di sini. Jadi pada ayat 76 itu, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Mengapa nak beribadah kepada selain daripada Allah yang tidak boleh menguasai, tidak boleh memberi manfaat ataupun darurat. Jadi ini adalah satu perkara di hujung itu, wallahu was-sami'ul alim. Allah amat mendengar. Kalau kita cuba mensyirikkan Allah ataupun kita ada masalah ke, Allah dengar kita Ustaz ya. Jadi ketika Ustaz baca tadi itu, bacaan jenis apa tu Ustaz? Yang mana tadi tu? Tadi tu. Tadi tu saya membaca dalam Taranum Hijaz. Taranum Hijaz ni kalau kita tengok, dia sifat dia tu agak tegas lah ya. Dia agak tegas dan sesuai lah pada makna ayat tersebut. Jadi dia membincangkan tadi, Tuan Ustaz Fazrul kata bincangkan tentang konsep Trinity itu sendiri. Jadi kita bagi Taranum Hijaz tu kita menemplak. Golongan yang yang mengamalkan konsep Trinity. Betul. Okay. Jadi menemplak itu sebenarnya satu untuk orang Nasrani, untuk orang Kristian, tapi dalam masa yang sama ialah menemplak kalau katakan ada orang yang dia mendewa-dewakan makhluk macam level Tuhan kan, walaupun dia tak cakaplah orang itu sebagai Tuhan, tapi mendewa-dewakan ini melebih-lebihkan, diangkat-angkat di lambung itu sebagai satu pelajaran yang kita tidak mahu berlaku. Khawatir nanti kalau kita tengok sejarah Kristian ini bukan wujud pada waktu Nabi Isa ada. Selepas Nabi Isa diangkat itu, 300 tahun selepas itu di kerajaan Rom barulah mereka mengangkat ideologi tentang Kristianiti ini. Itu sejarahnya, nak cerita bahawa bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi lepas lama dia jadi satu agama. Ya, awalnya kerana mereka rasa macam kagum sangatlah. Nabi Isa ni ada mukjizat, boleh sembuhkan orang lah apa sebagainya. Kita kalau nampak orang hebat, kita kena tahu bahawa sebenarnya Allah lebih hebat. Ya, itu pelajaran kita pada halaman 120. Pada halaman 121 kita berbicara tentang ghulu ya. Allah mengingatkan la taghlu fi dinikum, jangan melampau ya. Ini telah kita belajar dalam episod ataupun dalam halaman sebelum ini. Kali ini Allah ingatkan sekali lagi kepada ahlul kitab. Ahlul kitab tu maksudnya orang Yahudi ataupun Nasrani, jangan ghulu. Peringatan yang sama kepada kita yang ada kitab, jangan ghulu. Apa maksud ghulu? Melampau dalam beragama, berlebih-lebihan. Jom kita baca sama-sama ayat 77 ya hingga 80 ini. Kemudian nanti kita akan tengok sedikitlah dari segi tajwid bacaan ya bersama dengan Ustaz Tirmizi. Nantilah selepas kita baca. Silakan Ustaz. Ya, betul. Semangat sikit ya. Insya-Allah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la اتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا ضلوا من قبل وأضلوا
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah daripada ayat 77 hingga 80. Ustaz ya, terima kasih diucapkan ya, menceritakan tentang peringatan ya, peringatan Allah kepada ahlul kitab, kepada orang-orang yang pernah mendapat kitab iaitu Yahudi Nasrani. Dalam masa yang sama pelajaran untuk kita ya, la taulu fi dinikum, jangan kita ini melampau daripada dalam beragama berlebih-lebih, ghairul haq, tanpa ada kebenaran ataupun petunjuk ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wala tatabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qablu adallu kathiran wa dhallu an sawa as-sabil. Banyak kali dal berulang tu ya. Allah nak berceritakan bahawa ghulu dalam agama ini, kadang-kadang kita ini mungkin cinta kepada kebenaran ataupun cinta kepada nabi contohnya, tetapi kalau kita ghulu ya, kita sebenarnya kita cinta kepada nabi, tetapi bila ghulu itu kita mungkin meletakkan simbol-simbol tertentu ataupun kita mengaitkan dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada al-haq, kebenaran. Itu Allah kata jangan buat, kerana itu pernah berlaku kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka rasakan bahawa kalau katakan Nabi Isa itu, dia rasakan bahawa dia amat-amat mulia, diangkat sampai jadi Tuhan. Ya. Mendewa-dewa kan. Mendewa-dewakan. Ataupun kalau orang Yahudi pula, dia benci sangat pada Nabi Isa, dia kata anak luar nikah pula. Ya. Kan, sampai dia tak percaya bahawa boleh sahaja Maryam melahirkan anak tanpa ayah, seperti mana Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa mak. Kan, kalau orang Kristian kata hebatnya Nabi Isa, Nabi Adam lagi hebat. Yes. Kan, sepatutnya kalau nak jadikan Nabi Isa ini sebagai Tuhan, Adam tu lagi Tuhan. Kan, tapi nak ceritanya ialah kadang-kadang disebabkan oleh hulu di dalam beragama. Mengapa? Kerana al-haq itu tidak dijadikan sebagai asas tetapi mengikut pada hawa nafsu, maka itu membawa kepada jalan kesesatan. Sawa is-sabil, iaitu jalan yang paling teruk, yang amat teruk. Dan kesan daripada itu dilaknat orang-orang yang hulu ini, dan Allah mengingatkan antara sebab hulu ini juga bermaharaja lela pada ayat 79, kanu la yatanahau na'am munkarin fa'alu. Mereka tidak mahu saling
menegah ya kemungkaran yang berlaku. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita ada nampak kemungkaran ya ataupun nampak benda yang pelik kan, kita tanya balik kepada orang yang berilmu, yang ada al-haq, kita tanya, tak nak kita kata tak apalah biarlah kan, orang tu nak buat apa salahnya, nak menghormati kepada nabi ke, tak ada masalah. Nak kita letak macam-macam cara, kalau ada asas okey ya, tetapi kalau tak ada asas itu, kita khawatir nanti ada orang yang satu yang cinta sangat nabi, ada orang yang terlampau tak kisah pasal nabi kan, ada yang suka sangat kepada perkara yang boleh membawa kepada melampau, istilahnya wakanu ya'tadun pada ayat 78 dan ayat 79 ini tidak ditegur ya. Jadi ini perkara yang mengundang sahitallahu alaihim pada ayat 80 ya, kemurkaan Allah, wa fil azabihum khalidun ya, di dunia dimurkai dan sampai di akhirat nanti azab yang khalidun. Kita sakit sikit ataupun kita kalau rasa susah sikit pun kita dah tak tahan ustaz kan. Betul. Jadi apatah lagi kalau di sini Allah cakap wa fil azabihum khalidun, azab itu kekal kan. Jadi ini peringatan. Dalam masa yang sama ialah kita nak tahu, bila ustaz baca sebentar tadi tu, ustaz baca biasanya lagu yang dipilih itu sebenarnya berdasarkan makna ke ataupun pilih-pilih je, dia macam radio kan, tet macam tu je. Sila ustaz kalau boleh membantu kepada pendengar, penonton, tuan-tuan yang kata bahawa saya memang suka dengan ustaz-ustaz ini kan. Jadi mana-mana ayat dia ustaz-ustaz ini letak atas ni, dia pun nak letak juga kan. Okey, padahal sebenarnya tak payah letak pun kan. Apa-apa dia punya rahsianya tu. Okey, apa dia punya relevanan dia mungkin. Ya, betul. Okey, baik, kalau kita tengok ayat Quran ni sendiri, dia kalau lebih baik dia mengikut ayat makna tu sendirilah sebenarnya. Tapi kita ni lidah Melayu kan. Kita lidah Melayu, jadi kita nak mengikut makna tu mungkin belum sampai dia punya tahap dia tu lah. Jadi kita pilih lagu, jadi mana ayat-ayat penegahan yang ada, ayat-ayat larangan contohnya dalam ayat Quran, kita tekankan daripada situ mengikut lagu yang ataupun taranum yang dialunkan oleh seseorang qari atau qari'ah tersebut. Jadi itu makna daripada situlah kita boleh dapat. Maksudnya dia kena faham sikitlah dulu. Dia kena faham sikit. Dia kalau katakan yang nak baca taranum tapi tak faham, dia macam mana nak pilih lagu tu? Dia ataupun memang ada lagu umum boleh baca saja, macam mana ustaz? Atau ustaz Tarmizi pun berpengalaman, silakan. Betul. Ustaz Tarmizi silakan berkongsi Tarmizi. Insya-Allah. Allahu akbar. Bagus saya ni baca tadi dengan maqam nahwan maqam nahwan nahwan yang mengasyikkan kita semua. Alhamdulillah, dia buat mimpi saya sejak tadi. Siapa ni? Alhamdulillah, dia ada peringkat lah, peringkat pelajar, peringkat yang lebih tinggi sikit. Memang yang Ustaz Fah sebut tu, kalau boleh kita nak ke arah situ. Lagunya hanya alat kita saja, kita dah menguasai, kita letak apa lagu, tapi yang penting sebagaimana kalau kita tengok qori-qori muktabar baca Syekh Muhammad Khalil Al-Husari, walaupun dia baca kebanyakan lagu nahwan kan, dan juga syekh-syekh lain kan, tapi mereka membaca Al-Quran kerana apa? Melihat pada makna tadi. Mereka wakaf, mereka mulakan, mereka mengulangi ayat itu semua pengulang-pengulangan tu, pendekatan intonasi itu berdasarkan pada makna. Kalau boleh kita ke arah itu lebih baiklah. Tapi untuk pekat awal macam makcik ustaz, saya tak tahu nak baca kerah suara ni. Pekat awal tu kena tiru dulu. Tiru ustaz buat. Ustaz saya ni baca dan tiru. Oh, lagu nahwan dah boleh alunan ni. Jangan terikat dengan alunan tu. Awal-awal memang kita tiru, tapi bila kita dah menguasai, jangan kita terikat dengan alunan. Kita terikat dengan ayat Quran. Ayat itu sendiri. Biar lagu itu ikut Quran, bukan Quran itu ikut lagu. Tapi itu tahap. Ya, jadi itu ilmu penting tu ya. Maksudnya adalah tahap-tahap tersebut kan. Mula-mula mungkin belajar dahulu taranum tajwid ya. Kemudian bila lagu itu dibaiki, suara itu mengikut kepada mesej yang ingin disampaikan kan. Jadi itu akan jadi lebih berkesan. Ialah kalau katakan orang berlakon pun kalau marah tu kena marahlah kan. Kalau marah dia senyum-senyum gitu, ataupun waktu senyum dia marah, ia mungkin tidak memberi kesan kepada orang yang menonton, apatah lagi yang mendengar Al-Quran kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat contoh sikit. Rehat kita semula Ustaz. Okey, tak apa. Okey, kita berehat kejap ya. Bila tuan-tuan nak minum air apa sebagainya. Lepas ini nak ikut lagi dengan Ustaz Husaini bacaan halaman seterusnya. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Mengapa mereka tidak mahu untuk bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengampun lagi maha penyayang. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa setia dalam My Quran Time. Kita sebar, kita sharekan rancangan ini. Moga-moga kita dapat jadi asbab sahabat-sahabat kita mendapat petunjuk, hidayah daripada mukjizat teragung ilmu yang berupa ilmu pengetahuan yang begitu luas ini. Alhamdulillah. Tadi kita dah dengar Ustaz Husaini baca tadi dan Ustaz Faz dah mengingatkan kepada kita lagi tentang ayat yang dibaca ini. Afala yatubu, kalau kita lihat pada ayat ini, afala yatubu satu bentuk pertanyaan istifham. Mengapa? Kenapa kamu tak nak bertaubat, tak nak minta ampun? Kalau puasa Ustaz Husaini baca tadi, saya ulang balik. Afala satu bentuk pertanyaan. Kalau kita baca afala yatubuna, itu macam ayat sedih pula tu. Sedih kan? Itu orang tanya kita. Kan, kenapa tak nak bertaubat, tak nak minta ampun? Tadi Ustaz Husaini jadi baca dalam maqam hijaz, satu bentuk. Tekan sikit. Macam Ustaz Fazal Lebu gitu contoh. Yeah. Mengingatkan kita baca lembik macam tu. Sesuai dengan gerakan-gerakan dia punya ataupun disebut satu an-nabru. Maksudnya intonasi. Cara tekan, di mana tekan. Contoh kalau kita nak bercakap bahasa Melayu kita pun ada intonasi kita. Kita berdialog dengan anak-anak kita macam mana kan. Kak bangun pagi pergi sekolah. Kan? Takkan sterik macam tu je. Mesti Kak bangun. Ada tempat-tempat yang kita tekan. Ada tempat-tempat yang kita slow sikit. Itu Quran, jaga kalamullah yang kita kena baca dengan penuh kebaikanlah, dengan penuh suara yang baik insya-Allah. Baik Ustaz Fas. Okey, baik. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memberi komentar tentang dari segi suara ya. Pasal suara ini dan juga isi kandungan Al-Quran ini dia memberi kesan kepada hati manusia. Targetnya itu kepada lapisan nombor 4 ya, luba dalam hati manusia. Dia ada sadar, dia terkesan ya. Lapisan nombor 2 tu qalb, dia akan jadi tenang. Yang ketiganya afidah ataupun fuad, dia rasa bahawa wah ini menyentuh pada emosi. Tapi kalau lapisan nombor 4 itulah yang menyebabkan seseorang itu mendapat barakah daripada Al-Quran yang didengari ya. Malah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, adab dengan Al-Quran ini bila dengar diam ya, la'allakum turhamun, agar dapat rahmat kan. Jadi dia kalau bacaan tu sedap, dia memberi kesan yang besar jugalah ya. Dia berbanding dengan kalau katakan macam tadi mendata sahaja, nak cari point itu pun kadang-kadang dia tak berapa nak dapat ya. Jadi ini jugalah Al-Quran yang memberi kesan kepada An-Najashi. Kalau kita lihat pada ayat 83, bila didengari oleh ini asbab nuzulnya, bila didengari oleh An-Najashi, dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib tentang Al-Quran, maka akhirnya apa yang berlaku pada An-Najashi, orang Kristian, itu yang kita nak baca daripada ayat 83, kemudian kita sambung sampailah ayat yang ke-86. Jom kita baca bersama dengan Ustaz Husaini. 83 sampai 86 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 83 hingga 86 mengingatkan kepada kita tentang ciri Allah memuji kepada orang Nasrani, ya, dalam kisah ini asbab nuzulnya An-Najashi, pemimpin di Habsyah itu, yang apabila mendengar pada apa yang diturunkan ila Rasul iaitu Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far bin Abu Talib, tara a'yunahum tafidu minad dam', ya, iaitu mengalir air matanya mimma arafu minal haqq, kerana memahami, memaklumi tentang kebenaran ataupun kebenaran daripada Allah Subhanahu taala. Dan pada waktu inilah daripada kesan hati yang sudah sudah lembut itu Ustaz, ya, kesannya ialah menyatakan rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, ya, iaitu tulislah kami ataupun tentukan kami daripada golongan orang yang menyaksikan, ya, kebenaran itu. Dan kemudian diteruskan dengan wama lana la nu'minu billah wama ja'ana minal haqq wa natma'a an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Jadikanlah kami bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi Allah menyatakan pada ayat 70 ataupun 85 itu akan diberikan syurga kepada orang yang muhsinin ini. Ya. Ini adalah orang muhsinin, buat yang terbaik, kerana walaupun dia beragama Kristian tetapi bila dapat maklumat terus sahaja ihsan kepada Allah, terus menyambut kebenaran berbanding dengan orang yang kufur, iaitu Allah memberikan azab ashabul jahim. Dan inilah yang Allah beri panduan kepada kita kalau kita bercakap dengan orang yang bukan beragama Islam, orang Kristian terutamanya. Inilah panduannya, bawakan cerita orang-orang yang sebenarnya terkesan dengan kebenaran, bukannya hanya kerana nak meneruskan apa yang dah biasa saya ikut, walaupun salah pun saya jalan saja. Itu bukan ciri orang yang beriman. Dan selepas itu, apakah ciri orang yang beriman itu? Ialah Allah bawakan tentang patuh kepada peraturan, dan salah satu peraturan yang forever, ya, yang maksudnya kalau di Madinah atau di Mekah ni, mereka ni salah satu daripada aktiviti yang terkenal, arak, Ustaz. Arak, ya, tetapi kerana bila sudah beriman, bila telah dilentur dengan iman, maka kesannya apa? Dalam ayat yang ke-8 ataupun 90 Allah bercerita tentang pengharaman arak secara total, ya, pada ayat 90. Dan kemudian kita nak melihat sedikit sampai ayat 91 itu yang kita mungkin boleh ambil pelajaran lagi berkaitan dengan hubungan kita dengan musuh kita sebenarnya. Silakan Ustaz untuk kita baca 90 hingga 91. Baik, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dua ayat yang ringkas sebenarnya, tapi ia sebenarnya lambang kepada apabila hati sudah dilentur dengan iman. Ya ayyuhallazina amanu, Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru. Ada 4 perkara di sini. Yang pertama adalah arak, ya, minuman keras. Yang kedua maisir, berjudi. Yang ketiga ansab, iaitu berhala, dan yang keempatnya azlam, ya, tenung nasib. 4 perkara ini Allah jelaskan sebagai rijusun min amali syaitan. Rijusun itu maksudnya ialah perkara yang keji ataupun sebagai satu perkara najis lah, ya, perkara yang hina daripada amalan syaitan. Daripada ayat ini sebenarnya kalau kita dah lihat tadi tentang akidah, dan dalam kehidupan kita kena jaga 4 perkara ini. Pasal kalau di Mekah itu, industri arak ini terbaik. Ya, maisir ini pun, judi pun boleh tahan, ya. Kemudian apa lagi, azlam ataupun ansab orang rasakan bahawa ini berhala, tapi sebenarnya ada industri, ada orang yang buat duit dengan berhala. Dan yang keempatnya adalah azlam, ya, tenung nasib. Sekarang ni horoskop, ya, zodiak, ni sekarang apa yang ada sekarang. Jadi 4 perkara ini yang ada orang-orang ekonomi ataupun ahli bisnes di sebalik mereka yang mereka ingin buat bisnes, dan bisnes ini adalah berteraskan kepada kelemahan manusia. Iaitu sebabnya dalam ayat yang ke-91 itu Allah cakap, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Terutama arak dan juga judi ini, syaitan nakkan kita ini bermusuh dan juga baghdha, iaitu membenci antara satu sama lain. Jadi kesan sosial, kesan dalam masyarakat ialah kita bermusuh. Kita akan membenci sesama ahli keluarga, bersama ahli masyarakat kerana 2 perkara ini. Tetapi apa yang lebih menarik kalau kita tengok ayat ini, wayasuddakum an zikrillah, kerana objektif 2 aktiviti ini terutamanya menghalang daripada ingat Allah dan juga daripada solat. Fahal antum muntahun, kamu dah tegah tak? Kan, muntahun itu perkataan yang lebih kurang sama kita jumpa pada ayat 78. Tuan-tuan yang berada kat rumah, kalau tengok ayat 78, Ustaz Husaini ada baca tadi kan, iaitu ayat tentang lu'inal ladzina kafaru bani Israel, dan kemudian ayat 79 itu kanu la yatanahawna an munkarun fa'alu, ya, mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Jadi maksudnya apa? Tuan-tuan yang mengikuti ulang kaji ini, kita nak kena pastikan terutama 2 perkara lah yang Allah highlightkan daripada 4 itu, iaitu khamr wal maisir, arak dan juga judi. Kita kena tegah setegah-tegahnya. Kerana apa? Kerana di sebalik 2 perkara atau 4 perkara ini ada orang yang buat bisnes, tetapi dia menyebabkan apa? Orang Malaysia ataupun orang di dunia ini bermusuh dan juga benci membenci. Ya, siapa tak benci dengan orang yang minum arak, kan, yang langgar kereta, kan, kemudian lepas tu boleh lepas, kan, lepas tu kita tak tahu kalau katakan dengan arak sahaja di mana-mana, ya, orang boleh beli dekat kedai, dan kemudian tengah malam dia driving ataupun pagi dia memandu. Kalau ada anak tepi jalan berjalan kaki, anytime, pada bila-bila masa sahaja anak puan Sarah ke, anak puan Sugu ke, anak puan Acong ke boleh aksiden dan mati. Pasal apa? Pasal sebenarnya memang tujuan arak itu ialah untuk mengelak daripada ingat Allah dan akhirnya menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Sama juga dengan judi, kan? Ada duit 2,000, rasa macam tension, pergi ke bukit yang tinggi dan laburkan kan, kata nanti 2,000 nanti dapat 2 juta, ada peluang, kan, tak cuba tak tahu. Itu judilah tu, kan, sanggup memperjudikan hidup berkeluarga kerana main judi. Kan. Jadi nak ceritanya di sini ialah tuan-tuan yang mengikuti ayat ini, kita kena usahakan agar di tepi-tepi jalan kita, di dalam kedai tidak ada arak.
Kalau ada kilang arak, kalau ada kilang untuk judi, ya, perkara ini kita kena buat sesuatu setiap tahun. Mesti ada azam kita untuk muntahun, untuk menegah perkara ini, terutama bagi pemimpin yang meluluskan. Pasal apa? Pasal kita kena ingat, ia bukan sekadar menimbulkan kebencian dan juga permusuhan di kalangan orang Islam semata-mata, tetapi kita bermusuh dengan orang India, orang Melayu, habis hancur negara kerana masih ada dua musuh yang Allah nyatakan ini sebagai rijsun min amali syaitan, iaitu khamru wal maisir, iaitu arak dan juga judi. Ya, jadi kita ada orang kata bahawa kalau kita tak bergantung kepada ini, macam mana ekonomi negara? Tapi ini adalah ekonomi daripada sumber keji syaitan. Kita tidak mahu negara ini dibina dengan, ataupun dunia ini dibina dengan sumber daripada syaitan. Jadi ini pelajaran besar Ustaz, ya, dalam surah Al-Maidah, kerana surah ini adalah antara surah akhir di dalam kehidupan Nabi, ya. Nak ceritanya kesempurnaan syariat bila kita mengambil serius, dan Allah kata fahal antum muntahun. Ustaz tadi baca dengan kaedah apa tadi Ustaz? Tadi guna kaedah murattal. Maknanya murattal ni dia bacaan dia lebih laju sedikit daripada mujawad yang saya baca tadi. Tadi nampak muka tu relax sikit. Tapi dia punya mesejnya fahal antum muntahun itu, macam mana kita nak push dia agar diberi perhatian kalau dalam bacaan tadi tu? Apa kaedahnya? Kaedahnya itu kita tengok daripada makna ayat tersebut, yang seperti yang ditadabbur oleh Ustaz Fazrul tadi, yang kata arak kan, judi itu sendiri merupakan musuh, kata sumber daripada syaitan tersebut. Jadi perlu diberikan penekanan dekat situ. Sebab apa? Kalau kita tengok arak ni, dia boleh merosakkan dalam satu-satunya senjata yang paling utama dalam manusia itu sendiri, iaitu qalb. Yang Ustaz Fazrul sebut ada 4 lapisan tadi, dan satu lapisan ini yang boleh menyelamatkan manusia itu sendiri adalah lapisan yang keempat, itu adalah lapisan lub. Dan lub ini yang kita kena penuhkan dengan bacaan Al-Quran. Ya, kita sepenuh PKPB ni kan, macam-macam kita. So jadi kita masukkan elemen-elemen yang murni, ya, Quran. Jadi daripada situ social currency tu dia ada dekat situ, daripada family tersebut, ya. Maknanya waktu tu, masa tu lapang dengan keluarga kita. Tentu kita nak awasi anak-anak daripada segi apa? Daripada solat anak-anak tu sendiri. Kemudian daripada segi bacaan Al-Quran anak-anak tu sendiri. Inilah masa setiap anggota keluarga tu main peranan yang sangat penting dalam keluarga itu sendiri. Jadi itu adalah ubat untuk lapisan nombor 4 tadi tu, ya. Dan kita tidak mahu hati manusia ini diganggu daripada mengingat Allah ni. Salah satunya adalah judi dan arak tadi kan. Dan judi ni sebenarnya Ustaz, dia waktu kecil-kecil dulu saya ada tikam kan? Ya, betul. Tikam. Sekarang ni masih ada lagi. Kalau alhamdulillah sekarang ni banyak program-program yang bersifat judi ni tak boleh buat. Ya, kan? Betul. Termasuklah yang fun fair tu. Betul. Kita doakan agar tuan-tuan yang ada di rumah, kalau ada fun fair yang ada judi-judi yang masuk duit dapat patung apa sebagainya tu, boykot perkara tersebut. Bukan boykot kerana boykot, tapi kerana kita tahu bahawa itu tidak menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita. Jangan kita kata kita benci kepada syaitan, tapi amalan syaitan itu tidak kita doa bersama. Mari Ustaz Husaini kita doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa kedua bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah kami daripada segala perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah langkahan kami ini langkahan yang diredai oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati kami ini hati yang diredai oleh-Mu, ya Allah. Penuhkanlah di dalam hati kami ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran, ya Allah. Basahkanlah lidah kami ini dengan bacaan Al-Quran dan kalam-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu, ya Allah, Engkau jauhkanlah kami daripada anasir-anasir yang jahat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada anasir-anasir yang negatif, ya Allah, daripada kami
dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan pendapatan kami ini datangnya daripada sumber syaitan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau jadikan kami hamba-Mu yang terus melupakan-Mu ya Allah. Dekatkanlah hati kami ini ya Allah. Engkau angkatkanlah wabak penyakit COVID-19 ini daripada muka bumi ini ya Allah. Jauhkanlah daripada kami ya Allah, jauhkanlah daripada keluarga kami ya Allah. Engkau Tuhan sekalian alam lagi maha berkuasa ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Husaini membacakan doa dan moga-moga Allah kabulkan doa kita. Kita mengucapkan terima kasih pada Ustaz Husaini bersama dalam My Quran Time pada hari ini. Ulang kaji, kita mendengar, dipimpin bacaan dan kita mendoakan, kita sama-sama ingin sebarkan kesedaran bacaan Al-Quran yang baik dan juga kita mengamalkan isi kandungan apa yang kita belajar pada hari ini dengan tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha bersama kita. Tuan-tuan dijemput untuk berkongsi, menyokam dan 6 pagi. Program ini dibawakan oleh Mofas yang sentiasa mendoakan tuan-tuan, mengharapkan tuan-tuan dapat yang terbaik daripada Al-Quran sebagai sumber syafaat, sumber pahala kita bertemu yang esa. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.